Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid kelas 1 dan 5 SKS? Seperti biasa, doa dan harapan Ustaz agar semua murid-murid 1 dan 5 SKS sentiasa sihat, sentiasa gembira, sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sentiasa bersedia untuk meneruskan pembelajaran walaupun secara PDPR. Alhamdulillah, hari ini Ustaz seperti biasa akan membawa pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini Ustaz akan bawakan bahagian akidah. Jadi murid-murid bolehlah bersedia di buku teks muka surat 86. Boleh bersedia di buku teks muka surat 86. Sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, Ustaz ingin bawakan ingatan-ingatan kepada pelajaran-pelajaran yang lepas yang pernah kita belajar agar murid-murid sentiasa mengingati apa yang telah kita belajar sebelum ini. Okay, untuk hari ini Ustaz ingin bawakan seperti selalu, iaitu bahagian air yang pernah kita belajar dulu. Bahagian air. Bahagian air ada 3. Bagus. Ada 3. Kita tengok yang pertama, air mutlak. Sebut air mutlak. Air mutlak. Okey, bagus. Air mutlak ialah air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakannya. Jadi itulah air mutlak. Air ini suci dan menyucikan, boleh membersih, boleh ianya bersih dan boleh membersihkan benda lain. Okey, yang kedua, air musyammas. Air musyammas. Okey, bagus. Air musyammas ialah air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Makruh menggunakan pada tubuh badan. Itu air musyammas, air dalam bekas yang panas kalau terjemur di bawah matahari. Air musyammas juga air yang suci dan boleh menyucikan. Air ini bersih dan boleh membersihkan. Cuma makruh kalau letak di tubuh kerana ianya panas. Dan yang ketiga, air musta'mal. Air musta'mal. Air yang telah, iaitu air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Qadar airnya adalah kurang daripada 2 qalah serta tidak berubah salah satu sifat air. Telah berubah serta tidak berubah salah satu sifat air, bau, warna dan rasa. Jadi air yang telah digunakan untuk berwudu ataupun mandi wajib sahaja, bukan untuk benda lain. Dan hukum air ini ialah suci tetapi tidak menyucikan. Suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya cuci ialah boleh dibuat untuk kegunaan selain daripada membersih tubuh daripada hadas ataupun najis. Boleh buat basuh kereta, boleh buat macam-macam lagi lah. Tapi bukan untuk menyucikan. Menyucikan seperti ambil air sembahyang. Dan yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis, iaitu air kurang 2 qalah dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Jadinya air ini sudah dimasuki najis seperti tahi, air kencing, nanah, darah, tetapi air itu sikit sahaja, tidak sampai 2 qalah, maka hukum air itu ialah tidak suci dan tidak menyucikan. Jadi air itu hendaklah dibuang, tidak boleh disimpan kerana air itu sudah menjadi air najis. Jadi itulah sedikit ringkasan yang seperti selalu mengenai air yang telah kita
bincang sebelum ini. Okay, kita terus pada pelajaran hari ini, iaitu sambungan unit 3 Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Sambungan pada unit 3 Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelum yang Ustaz nak bawakan ialah hari ini tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita lihat dahulu sepintas lalu pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Arti Ar-Rahman adalah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Manakala Ar-Rahim berarti Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Jadi insya-Allah kita akan mendapat Ar-Rahman selaku kita ini hamba dan makhluk Allah, dan kita mendapat Ar-Rahim kerana kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita teruskan dengan pelajaran hari ini, iaitu muka surat 86, iaitu tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau cakap sahaja bahawa beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi tidak ada bukti perlakuan kita, tidak ada bukti amalan kita, tidak ada bukti yang boleh kita tunjukkan bahawa kita ni beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka yang cakap itu tidak berapa sahih kerana tidak ada bukti. Jadinya untuk membuktikan kita mesti buat dalam perlakuan dalam hidup kita sehari-harian. Jadi kita tengok hari ini 3 perkara sebagai bukti. Kalau kita ada bukti ini menunjukkan kita beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuba cek murid-murid. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kena biar ada. Yang pertama, menjaga hubungan baik sesama manusia. Menjaga hubungan baik sesama manusia. Sekali lagi, menjaga hubungan baik sesama manusia. Kalau murid-murid sudah ada menjaga hubungan baik sesama manusia, itu salah satu tanda ataupun bukti beriman dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mesti dah murid-murid semua menjaga hubungan dengan ibu bapa, dengan adik-beradik, dengan pak saudara, mak saudara, dengan jiran-jiran, dengan sahabat-sahabat. Itu alhamdulillah tanda keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menjaga hubungan baik sesama manusia ini melalui kasih sayang, menjauhi pergaduhan, saling bertegur sapa, menghormati. Jadinya macam-macam perkara kita boleh menunjukkan kita menjaga hubungan baik sesama manusia. Boleh buat tu murid-murid? Alhamdulillah. Yang kedua, mempunyai sifat belas kasihan. Mempunyai sifat belas kasihan. Lagi sekali, mempunyai sifat belas kasihan. Jadinya kalau kita ada sifat belas kasihan, maka itu bukti beriman dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mungkin kasihan melihat orang yang susah, melihat binatang-binatang yang dianiaya, kepada pokok-pokok kayu yang kekeringan kita pergi jiwa air, itu adalah sifat belas kasihan. Kita boleh, untuk menunjukkan kita belas kasihan ni, ciri-cirinya ialah membantu. Kita tolong orang yang susah, kita tolong orang yang memerlukan pertolongan, kita tolong orang yang dalam
kesulitan dan sebagainya. Dan kita juga boleh amalkan murah hati. Murah hati maksudnya suka membantu, sama ada dengan duit, dengan barangan, dengan nasihat dan sebagainya. Itu yang kedua. Rasa Ustaz ramai murid-murid kelas 1 di 5 SKS ni mempunyai sifat belas kasihan, tidak sanggup melihat kawan-kawan yang susah. Kalau lihat binatang seperti kucing yang kelaparan pun, Ustaz rasa murid-murid 1 dari 5 SKS akan memberi makanan apa yang ada di dapur. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Lagi sekali, bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Jadi kalau kita ini jadi manusia, jadi hamba, jadi makhluk yang bersyukur, itu sudah membuktikan bahawa beriman terhadap Ar-Rahman Ar-Rahim. Bersyukur. Syukur ini terlalu luas. Ustaz ambil hanya beberapa perkara itu. Bersyukur seperti menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan. Terutama sekarang ini musim COVID-19. Jadi kita bersyukurlah Allah kurniakan kesihatan yang baik. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesihatan kita terganggu ataupun kita menjadi sakit. Murid-murid, jagalah kesihatan. Jangan berada di tempat orang-orang ramai, tempat orang yang berkumpul tanpa menjaga